Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aziz bin Zulkarnain daripada kelas FTV 1C. Pada hari ini kami ingin membentangkan pembentangan mini projek Thinking Skill. Tajuk mini projek Thinking Skill kami ialah On Time, iaitu berkaitan dengan masa. Agenda yang terdapat pada presentation kami ialah Introduction, Empathy Map, Define Map, Idea dan juga Prototype. Sebelum terhasilnya prototype kami telah menembubual seramai 5 orang pelajar asal City Bank yang mengalami masalah sepanjang mereka menepat di Politeknik Merlimau. Maklumat tersebut telah kami memasukkannya ke dalam Empathy Map. Empathy Map terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu Say, Think, Do dan juga Feels. Pada bahagian Say pula, kami didapati bahawa mereka berkongsikan masalah mereka tentang terlalu ramai pengguna di kemudahan sukan. Tiada masa untuk study, program terlalu lama, program yang mengganggu waktu lapang mereka, waktu lapang tidak cukup, masa yang terlalu padat. Pada bahagian think pula, semasa mereka berkongsikan masalah mereka, kami mendapati bahawa mereka ini stres kerana tiada masa untuk melakukan aktiviti mereka. Selain itu, terlalu penat untuk melakukan aktiviti lain, tidak bertenaga, malas untuk hadir dan juga tidak dapat bersukan. Pada bahagian do pula, semasa mereka berkongsikan masalah mereka, kami didapati bahawa mereka melakukan gerakan fizikal seperti pandang sekeliling, betulkan kedudukan, betulkan rambut, genggam tangan, tangan bergerak semasa bercakap dan juga goyang-goyang badan. Pada bahagian feel pula, semasa mereka berkongsikan masalah-masalah mereka, mereka punya interaksi ada yang confident, ada juga yang malu-malu, nervous, tenang dan juga bersedia. Okay, itu sahaja daripada saya untuk dibentangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Wasyahid bin Masnudi. Kelas aktiviti 1C daripada Guru Amantan akan membincangkan case study 3 skill mengenai dengan define. Di dalam define ini kita akan senaraikan semua yang melibatkan responden-responden yang telah ditemubuat sebelum ini. Perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah mengidentify user. Kita perlu tahu background user, background responden sebelum kita pergi ke lebih lanjutnya. First, kita kena tahu nama dia, kita kena tahu umur, kita kena tempat tinggal, kita kena tahu pengalaman kerja dia. Itu sebenarnya sedikit perkara yang kita perlu tahu dan kita perlu ambil berat sebelum kita mencari masalah mereka. Contohnya seperti Malik Hakim yang berumur 18 tahun, berasal dari Kedudukan Terengganu dan pengalaman kerjanya sebagai seorang barber. Itu adalah responden kita orang yang pertama. Yang kedua ialah Muhammad Khairul Ashraf yang berumur 18 tahun, berasal dari Tangkak Johor dan pengalaman bekerja sebagai penjual aiskrim. Setelah kita mengidentify user, barulah kita dapat mengeluarkan masalah yang disampaikan oleh mereka. Contohnya seperti responden kita orang yang bernama Fadli menyatakan bahawa jarak antara USKK dengan Kamsis jauh. Selain itu, bila kita menyatakan masa beriadah tidak mencukupi. Selain itu, responden kita orang yang bernama Malik menyatakan bahawa gelanggang di USKK agak sedikit serta terlalu ramai menggunakan kemudahan dan gelanggang di USKK. Ini antara beberapa masalah yang disampaikan oleh responden kita orang mengenai dan yang menyebabkan tidak kepuasan hati semasa berada di Politeknik Merlimau. Setelah menyenaraikan semua masalah daripada responden, barulah kita dapat clusteringkan dia mengikut kategori. Contohnya seperti responden kita yang bernama Fadli menyatakan jarak antara USKK dengan Kamsi jauh. So, kita akan letakkan dia di bawah distance issue. Dan selain itu, responden kita orang yang bernama Fadli juga menyatakan bahawa waktu malam agak kelam kabut. So, kita akan letakkan dia di bawah leisure time interact. Kita orang akan asingkan dia mengikut masalah yang cuba disampaikan supaya mudah untuk kita mengatasi masalah ataupun punca ketidakpuasan hatinya semasa berada di PMM. Setelah kita selesai clusteringnya mengikut kategori, barulah kita dapat synthesizingkan dia. So, belajar asas event ni memerlukan kaedah untuk menguruskan masa hariannya dengan lebih teratur. Belajar asas event ni agak penuh jadual waktunya sepanjang minggu yang tidak mencukupi masa dan tidak ada masa lapang untuk dia
mengeluarkan stres ataupun masalah. Jadi akhir sekali kita orang akan cuba ratingkan dia. So selamat kami sebagai satu agensi on time adalah untuk membantu pelajar asasi dengan mencipta kaedah untuk merapikan aktiviti hariannya pada masa lapang supaya dia dapat supaya mereka dapat menjalankan aktiviti harian tanpa gangguan. Inilah antara matlamat kami yang kami akan lakukan sebagai seorang pelajar asasi Tibet juga, supaya pelajar-pelajar asasi Tibet ini dapat tidak merasa bebanan sebagai seorang asasi dan dapat mempelajarinya daripada asasi-asasi di luar sana. Itu sedikit yang saya cuba berbincangkan mengenai Dipan daripada grup kami Awantan. Sekian daripada saya, Wakil Awantan Wan Syahid Dimas Nazri. Terima kasih saya ucapkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris Dia Fahmi. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah idea. Okey, setelah beberapa minggu yang kami lalui untuk menghasilkan prototip ini, untuk menyelesaikan projek ini, kami telah menemubual segelintir pelajar asasi TVET. Apakah masalah-masalah yang mereka lalui sepanjang mereka berada di Politeknik Merlimau ini. Jadi ada 3 problem ataupun masalah yang mereka lalui sepanjang mereka berada di Politeknik ini. Jadi masalah yang pertama yang sering mereka lalui adalah penyebaran informasi program yang tidak dapat dengan tepat dan jelas. Seperti yang kita tahu, setengah pelajar ini kemungkinan mereka ada masalah data ataupun penyampaian info-info daripada MPP yang kurang alert bagi mereka. Jadi antara salah satu puncanya informasi penyebaran program yang tidak tepat dan jelas. Okey, jadi dengan ini kami pun setelah menemubual mereka, kami bertekad untuk mewujudkan satu aplikasi ini bagi memudahkan mereka. Jadi apakah penyelesaian yang kami dapat lakukan adalah dengan mewujudkan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, segala informasi yang berada di dalam gedung Politeknik ini akan sentiasa dikemaskini oleh pihak yang berkenaan. Okey, seperti yang kita tahu, aplikasi ini akan dipegang oleh majlis pengawas-pengawas. Jadi hal ini akan lebih memudahkan pengguna-pengguna untuk mendapatkan informasi yang tepat dan jelas berkenaan program-program yang akan diadakan di dalam Politeknik ini. Okey, masalah kedua yang sering diadukan oleh pengguna-pengguna dan pelajar-pelajar Politeknik Merlimau ini adalah penggunaan tidak mengetahui ketersediaan alat sukan di pusat sukan. Okey, seperti mana alatan sukan, badminton ke, orang nak main squash ke, orang nak main takraw dan sebagainya lah. Macam yang kita tahu, fasiliti sukan yang terdapat di Politeknik kita ini tidaklah kurang banyak untuk menampung semua pelajar-pelajar yang ingin bermain. Jadi pengguna-pengguna pun tidak mengetahuilah apa alatan yang sedang digunakan oleh pengguna lain ataupun alatan yang masih belum digunakan pengguna lain. Jadi kami pun bersepakat untuk menyelesaikan masalah mereka ini dengan setiap peralatan sukan yang berada di Politeknik Merlimau ini, kami akan meletakkan nombor siri. Yang mana nombor-nombor siri ini yang terdapat pada peralatan sukan itu telah dihubungkan dalam aplikasi ini. Contohnya, pada satu raket badminton tu, kita meletakkan nombor siri, misalnya 01. Okey, 01 itu telah dihubungkan dalam aplikasi. Misalnya ada 10, 01 hingga 010. Apabila ada pengguna lain yang menggunakan 01, maknanya tinggal 9 lagi yang terpapar di aplikasi tersebut. Jadi, hal ini dapat membantu dan memudahkan pengguna-pengguna untuk mengetahui tidaklah kurang banyak untuk menampung semua pelajar-pelajar yang ingin bermain. Jadi pengguna-pengguna pun tidak mengetahuilah apa alatan yang sedang digunakan oleh pengguna lain ataupun alatan yang masih belum digunakan pengguna lain. Jadi kami pun bersepakat untuk menyelesaikan masalah mereka ini dengan setiap peralatan sukan yang berada di Politeknik Merlimau ini, kami akan meletakkan nombor siri. Yang mana nombor-nombor siri ini yang terdapat pada peralatan sukan itu telah dihubungkan dalam aplikasi ini. Contohnya, pada satu raket badminton tu, kita meletakkan nombor siri, misalnya 01. Okey, 01 itu telah dihubungkan dalam aplikasi. Misalnya ada 10, 01 hingga 010. Apabila ada pengguna lain yang menggunakan 01, maknanya tinggal 9 lagi yang terpapar di aplikasi tersebut. Jadi, hal ini dapat membantu dan memudahkan pengguna-pengguna untuk mengetahui ketersediaan alatan sukan itu. Okey, dan akhir sekali, masalah yang sering mengganggu fikiran-fikiran semua pelajar yang terutamanya adalah ini masalah yang sering dan keraplah ditanya oleh pelajar-pelajar lain apabila kami menyoal mereka. Masalah ini ialah penggunaan pusat sukan yang tidak mengetahui berapakah jumlah pelajar-pelajar yang menggunakan pusat sukan. Okey,
Seperti yang kita tahu, politeknik kita ini merangkumi satu kawasan yang luas dan terdapat banyak pusat sukan ataupun kot futsal, takraw, padang rugby, bola tampar, bola jaring dan sebagainya lah. Tetapi dengan jumlah pelajar-pelajar kita yang begitu ramai, dan bagi saya itu memang tidak mencukupi lah untuk menampung pelajar-pelajar kita untuk bermain di pusat sukan. Jadi setengah pelajar itu yang agak lewat sikit kelasnya habis, kemungkinan mereka petang itu sudah merancang untuk turun bermain ataupun beriadah. Namun mereka dengan yakinnya menyangkakan bahawa tiada orang yang bermain di pusat sukan, contohnya badminton. Okey, badminton kita mempunyai 3 kot tak silap saya. Jadi mereka dengan semangatnya ingin turun bermain badminton, tetapi setelah sampai mereka tengok kot badminton sudah penuh. Jadi itu telah membuatkan mental diorang down dan tidak bersemangat. Yelah, dengan semangatnya sebelum pergi tu yakin kot ni tak ada orang guna. Jadi kita semangat lah nak main dengan kawan-kawan. Tapi bila kita pergi, tengok ada orang lain yang main. Jadi bagi mengatasi masalah ini, kami pun berbincang untuk mewujudkan setiap penjuru di pusat sukan itu akan disediakan dengan kamera pengawasan 360. Okey, hal ini bagi mengawasi keberadaan setiap pelajar yang menggunakan pusat sukan. Okey, contohnya kamera ini juga dapat mengira jumlah pengguna yang menggunakan pusat sukan dari masa ke semasa. Okey, setiap pelajar yang masuk ke pusat sukan, kamera itu akan detect dengan sensor yang mana akan menunjukkan berapa jumlah pelajar yang menggunakan pusat sukan dari satu masa ke satu masa. Okey, contohnya seorang masuk dia tulis 1. Kalau 20 orang masuk, 20 orang. Okey. Jadi hal ini dapat memudahkan para pengguna yang lain untuk tidak ke tempat sukan sekiranya pusat sukan itu sedang penuh di ketika itu. Jadi saya teruskan pembentangan saya ini kepada saudara Nazif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazif bin Abdul Latif daripada kumpulan Awan Time, dan kami telah membangunkan sebuah prototipe berkenaan dengan aplikasi yang boleh digunakan oleh pelajar dan juga lecturer di Politeknik Merlimau. Seperti yang dilihat di skrin saya ini, terdapat sebuah iPhone yang mempunyai pelbagai aplikasi, dan salah satu aplikasi itu ialah aplikasi yang dicipta oleh kami, iaitu Awan Time. Dan apabila kami membuka Awan Time, akan terpapar suatu page login yang boleh diisi oleh pelajar dan juga lecturer. Okay, saya akan masukkan nombor matrik saya dan juga password, iaitu kami akan menggunakan IC, tetapi password boleh ditukar selepas login. Dan apabila tekan login, akan terpapar ke menu utama yang mempunyai 3 butang, iaitu butang event, facility dan juga sports equipment. Dan apabila kita tekan salah satu butang, kita akan dibawa ke page berkenaan. Seperti contohnya, page event akan memberitahu tentang event-event yang akan berlaku pada masa akan datang, seperti STEM Study dan juga Sukan Sutera. Apabila kita tekan menu bar, akan terpapar pilihan-pilihan yang boleh ditekan untuk pergi ke page berlainan, seperti main menu, facility, sports equipment dan logout. Apabila tekan main menu, kita akan kembali ke main menu dan kita akan teruskan kepada facility. Facility akan memberitahu jumlah pengguna, jumlah orang yang terdapat di facility tersebut, seperti library dan badminton court. Dan apabila kita ke sports equipment, dia akan memberitahu bilangan-bilangan barang sukan yang available kepada orang ramai yang boleh digunakan, diambil, dipinjam. Dan seterusnya, kita boleh log out selepas dah habis guna kalau kita nak bagi orang guna ataupun kita tak nak orang guna kita punya phone. Dan begitulah prototipe kami sekumpulan.